Okey, kenapa Rasulullah jadikan tempat ini musolah, iaitu tempat solat, ya? Antara salah satu solat yang dikerjakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah solat hari raya, iaitu solat hari raya Aidilfitri dan juga solat hari raya Aidil Adha. Dan di samping itu juga Rasulullah melaksanakan juga solat sunat istisqa untuk minta hujan di tanah lapang ni. Sebab disunatkan untuk minta hujan ni, kita laksanakan solatnya di tanah lapang. Okey. Dan ada satu peristiwa ketika Rasulullah berada di musola ini berdekatan dengan Masjid Al-Rumamah ini, Rasulullah telah dipayungi ataupun dilindungi dengan awan. Contoh sekarang kita panas kan, tiba-tiba awan melindungi kita atau memayungi kita. Ya, jadi masjid ini dipanggil sebagai Masjid Rumamah. Rumamah tu maksudnya awan. Kerana riwayat mengatakan ada awan memayungi ataupun melindungi Rasulullah daripada terik panas matahari. Jadi dibina satu masjid bagi mengingati peristiwa tersebut, peristiwa Allah melindungi Rasulullah daripada panahan ataupun terikan panas matahari daripada panas matahari. Dan peristiwa itu diingati dengan cara mendirikan sebuah masjid namanya Masjid Al-Rumamah. Okey. Dan yang kedua, kita dapat binaan yang kedua, iaitu binaan Masjid Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan di situ disamakan masjid itu Masjid Saidina Abu Bakar As-Siddiq kerana Khalifah Saidina Abu Bakar As-Siddiq ini pernah solat ataupun bersolat berjemaah dengan Rasulullah dan juga para sahabat yang lain di kawasan itu, solat hari raya, ya, solat hari raya. Antara hikmah kenapa di zaman Rasulullah, zaman para sahabat, dilaksanakan solat hari raya ini di kawasan tanah lapang dan tidak di dalam masjid, sedangkan masjid ada dah waktu tu. Okey, hikmah yang terbesarnya adalah kerana hari raya ini adalah hari untuk kita meraihkan, ya, Allah sediakan dua hari dalam setahun untuk hari raya, iaitu hari raya Aidilfitri dan Aidil Adha. Dan hari raya adalah untuk semua, baik muslimin baik muslimat. Tetapi kalau dilaksanakan solat hari raya ini di dalam masjid, ada sebahagian muslimat yang tak boleh masuk masjid. Kenapa tak boleh masuk masjid? Sebabnya kerana dia dalam keadaan uzur ataupun didatangi oleh khidnya. Jadi dalam keadaan khid tak boleh masuk masjid, haram hukumnya. Okey, maka bila dibuat di tanah lapang, yang khid tadi pun boleh datang walaupun tak solat, mereka boleh bersama-sama meraihkan. Sebab kebiasaan Rasulullah selepas daripada solat hari raya, maka Rasulullah akan berseru kepada kaum muslimin dan muslimat supaya yang ada harta lebih boleh berinfak pada hari raya. Yang hari raya pun buat ibadah lagi. Walaupun kita dalam keadaan meraihkan kegembiraan ini diraihkan dalam keadaan kita melaksanakan ibadah. Salah satunya kita solat sunat hari raya. Keduanya kita menginfakkan bahagian harta kita, iaitulah kita bersedekah pada hari raya walaupun tidak lagi diwajibkan. Ada hari raya Aidilfitri ini, contohnya ada sedekah yang wajib, ada sedekah yang tak wajib. Sedekah yang wajib itulah zakat fitrah kita. Sedekah yang tak wajib itulah sedekah selepas daripada solat hari raya yang disunatkan, dituntutkan kepada kita untuk keluarkan bersedekah kepada fakir dan miskin, supaya orang-orang fakir dan miskin ini juga dapat meraihkan hari raya, beli makanan untuk keluarga dan sebagainya, supaya dapat meraihkan dan bergembira di hari raya yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekarang ni kita berada di bulan Rejab pula. Ya, bulan Rejab ni sebagaimana yang kita ketahui, ia adalah bulan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Syaban itu adalah bulanku dan Rajab itu adalah bulan Allah. Ya, Rajab adalah bulan Allah, Syaban adalah bulanku. Dan Ramadan itu adalah bulan untuk umatku. Jadi Rasulullah banyak berpuasa pada bulan Syaban, kerana itu bulan Rasulullah. Kemudian bulan Rajab tu dah start puasa dah. Ya, tapi Rasulullah memeripat gandakan puasa sunat pada bulan Syaban. Kerana apa? Rasulullah mula puasa bulan Rajab ini, ia adalah bulan Allah. Dan sebahagian daripada ulama, salah seorangnya adalah Ibnu Katsir, telah bercerita bahawasanya di bulan Rajab ini Allah Ta'ala akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal di bulan Rajab kerana ia adalah bulan Allah. Dan juga amaran juga daripada Ibnu Katsir, siapa yang melakukan kesalahan ataupun membuat dosa pada bulan haram, bulan Rajab, maka Allah juga akan menggandakan dosanya. Ya, sesuai dengan gandaan pahala yang digandakan, dosanya juga akan digandakan. Ini bertujuan kenapa? Kerana nak bagi kita semangat nak buat pahala, dan nak bagi kita semangat untuk menjauhkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kita sekarang ni alhamdulillah Allah telah sampaikan di dalam bulan Rajab, dan insya-Allah selepas tu kita akan sampai bulan Syaban, dan akhirnya kita akan sampai bulan Ramadan. Jadi supaya kita ini dapat menghidupkan Ramadan, permulaan untuk kita bersedia menghadapi Ramadan ini bermula daripada bulan Rajab.
kita mula sikit-sikit meningkatkan amal ibadah kita. Mana yang kita mampu, antaranya kita berpuasa sunat, perbanyakkan puasa sunat. Kemudian yang kedua, amalan yang paling mudah adalah kita perbanyakkan sedekah. Ya, kita alhamdulillah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara ujian terbesarnya adalah kekayaan ataupun harta. Ya, umat akhir zaman, Allah akan limpahkan kepada umat akhir zaman ni harta yang banyak. Ya, dan pada saat itu juga Allah Ta'ala mahu kita ini dengan ujian tersebut, kita melalui ujian harta yang banyak ini dengan bersedekah, ya, ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, dengan bersedekah ini insya-Allah biiznillah harta kita yang kita kutip ataupun kita cari rezeki itu dia tak akan pernah berkurang dengan bersedekah. Ya, sebab Allah Ta'ala tak akan membiarkan hamba-Nya lebih banyak memberi daripada Allah Ta'ala memberi. Sebab Allah ini maha memberi. Kalau hamba-Nya memberi RM10, Allah Ta'ala akan bagi berganda-ganda lagi. Ya, sebab Allah tak akan biarkan hamba-Nya memberi melebihi diri dia. Kerana Allah Maha Kaya, Allah Maha Memberi. Ya, jadi jangan takut, ya. Dan memberi ini ataupun bersedekah ini adalah bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa saya kata bukti keimanan? Ya, kita baca dalam Al-Quran, dalam hadis, Allah menjanjikan orang yang bersedekah tidak akan miskin. Sedangkan bila kita bersedekah, kita nampak akaun kita makin susut. Ya. Ini bukti keimanan kita. Iman ini percaya kepada janji Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, percaya kepada janji Allah Subhanahu Wa Taala yang kita tak akan jadi fakir, kita tak akan jadi miskin dengan bersedekah. Bahkan kita akan diberikan oleh Allah Taala rezeki yang berganda. Cuma kita kena faham, rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu ataupun kekayaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berikan itu bukan sahaja semata-mata berligar pada wang ringgit semata-mata. Ya, rezeki ini luas maknanya. Kesihatan adalah rezeki, keselamatan adalah rezeki, duit adalah rezeki, anak adalah rezeki, pasangan hidup yang soleh dan solehah adalah rezeki. Ya, kita kena tengok satu perbandingan. Ya, orang kaya yang mana dia ditimpa sakit, ya, dia buat rumah yang besar. Allah bagi dia kaya, rumah besar, tapi akhirnya dia gunakan satu bilik yang kecil di bahagian bawah dekat dengan tandas. Sebab sakit mudah nak pergi tandas. Berbanding dengan orang yang Allah berikan kesederhanaan, dia boleh gunakan seluruh rumah dia walaupun kecil, lebih besar daripada orang kaya tadi yang hanya menggunakan bilik yang kecil. Jadi hartanya tidak memberikan manfaat kepada orang kaya tadi tu. Sebaliknya orang miskin tadi walaupun rumahnya tak sebesar orang kaya tadi, ruang yang digunakan lebih besar. Itu maknanya rezeki. Ada orang kaya yang Allah bagi dia ujian berbagai-bagai penyakit. Ya. Ada orang miskin yang tak ada penyakit. Ya, dia boleh makan macam-macam jenis. Ada orang kaya dia dapat penyakit bermacam-macam dan akhirnya dia tak boleh makan, kena makan apa yang disuggestkan ataupun dicadangkan oleh doktor saja. Jadi kita tengok situ, ya. Rezeki adalah apa yang kita dapat manfaat daripada dia. Adapun harta itu belum jadi rezeki kita. Ya, nak kata mudahnya, kalau bab makanan ni apa yang kita telan sampai ke kerongkongan kita tu masuk perut kita, itulah rezeki kita. Yang kita kumpul dalam akaun bank, yang kita kumpul dalam aset-aset kita tu belum lagi jadi rezeki kita yang sebenarnya. Ya, boleh saja kita meninggal dunia ke, rezeki tu jadi rezeki orang lain dah. Dia jadi tumpangan kita. Kita ni jadi tempat singgahan je. Itu jadi bila rezeki itu sudah ada pada kita, maka pergunakanlah rezeki tersebut ke jalan yang akan memberikan kekayaan kita di akhirat nanti. Iaitulah dengan cara kita berinfak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, rezeki bila berinfak ni dapat menjauhkan kita daripada musibah. Ya, dapat menjauhkan kita daripada musibah. Ada kalanya bila kita bersedekah, kita tak nampak pulangan dari segi harta kekayaan. Tetapi kita tak tahu bahawa kalau Allah telah takdirkan kita pada hari itu contohnya kemalangan, tapi disebabkan kita bersedekah, maka Allah tukar takdir Allah tadi itu kepada keselamatan kepada kita. Kita tak nampak, tapi di akhirat nanti akan dipertuntunkan kepada kita, ya, tentang pulangan daripada hasil infak kita tersebut. Ya, kemudian bersedekah ini juga akan memberikan kepada kita keselamatan daripada azab api neraka. Ya, Rasulullah pernah bersabda, ittaqun naru bisyaqqatin tamarin. Ya, takutlah kalian ataupun peliharalah diri kalian daripada azab api neraka ini walaupun dengan berinfak dengan sepotong kurma. Jadi infak sedikit tak ada masalah. Yang penting ikhlas, dan infak yang tersebut, yang sikit tersebut boleh jadi asbab kita selamat daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena tahu, ya, kita punya amal ibadah tak akan mampu membuatkan kita masuk ke dalam syurga Allah. Ya, pernah satu ketika seorang Bani Israel ada sebuah kisah dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ni orang yang banyak beramal ibadah, 500 tahun dia beramal ibadah. Ya. Kemudian Allah bila dia berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala kata, masuklah kamu ke dalam syurga-Ku.
dengan rahmatku, kata Allah Taala. Ya, dengan rahmat aku masuklah kamu ke dalam syurga. Maka orang orang Bani Israel ni kata, ya Allah, apa yang terjadi? Okey. Apa yang terjadi pada amal ibadah aku? Kenapa aku ni tidak dimasukkan ke dalam syurga-Mu ya Allah kerana amal ibadah aku? Ya. Kenapa aku ini tidak dimasukkan ke dalam syurga-Ku kerana amal ibadahku? Maka menjawab Allah Taala, kalau begitu mari kita hitung amal ibadah kamu yang 500 tahun tu mampu tak masukkan kamu ke dalam syurga aku. Ya, bila dihitung dengan nikmat, dibandingkan dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah dia selama 500 tahun itu tak mampu nak bayar satu pasang mata ni. Ya, nikmat mata ni tak mampu nak bayar dengan 500 tahun ibadah. Jadi kita ni sebenarnya masuk syurga Allah tak lain tak bukan dengan rahmat Allah semata-mata. Jadi apa yang jadi dengan amal ibadah kita? Amal ibadah kita itu akan menjadi penentu tingkatan mana syurga yang akan kita duduki. Makin banyak ibadah kita, makin tinggi tingkatan syurga kita. Makin banyak ibadah kita, makin mudah proses hisab kita, proses kita di padang mahsyar, insya-Allah. Dan saya bagi tahu tadi tentang dosa kita dengan Allah dengan dosa kita dengan manusia. Dosa kita dengan Allah Ta'ala, kita istighfar, kita mohon ampun dengan ikhlas. Taubat dengan sesungguh-sungguhnya, taubat nasuha, Allah ampunkan, Allah Maha Pengampun. Tapi kita berdosa dengan manusia, tak semua manusia pengampun, tak semua manusia pemaaf. Ya, jadi dosa ini akan dituntut oleh mereka yang tak maafkan kita di akhirat nanti. Bagaimana cara menuntutnya? Mereka akan minta pahala daripada kita, dan kalau pahala kita habis, mereka akan suruh kita tanggung dosa. Jadi bila kita ada amal ibadah yang banyak, pahala kita ada banyak simpanan. Ya, kadang-kadang kita buat dosa dengan manusia, kita tak sedar pun. Kita tak sedar. Bila kita tak sedar, macam mana kita nak minta maaf, betul tak? Jadi inilah tujuan amal ibadah yang kita laksanakan, antara tujuan utama, ya, supaya kita boleh membayar kesilapan kita di akhirat. Tapi sesungguhnya sebaik-baik orang itu adalah orang yang sentiasa memaafkan dan sentiasa memelihara diri dia daripada melakukan dosa sesama manusia. Ya, kadang-kadang kita termakan harta yang tidak halal dan sebagainya. Kita tak tahu benda tu tak halal, tapi kita termakan tak sengaja. Ya, kadang perkara ini semuanya akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita bersedekah, kita akan menambahkan akaun akhirat kita. Insya-Allah, biiznillah. Okey. Dan seterusnya, bersedekah ini juga antara amal yang nak dilaksanakan oleh orang yang sudah meninggal dunia. Ya. Di dalam kubur, orang-orang yang sudah meninggal dunia ini, mereka minta kepada Allah Ta'ala untuk dihidupkan walaupun sebentar. Walaupun sebentar, ya Allah, hidupkan aku. Nak apa? Kenapa nak hidup balik? Nak jumpa dengan anak ke? Nak jumpa dengan isteri ke? Tak. Nak bersedekah. Ya? Nak hidup balik 5 minit pun jadilah, seminit pun jadi dah. Nak serahkan sedekah. Nak bagi tahu pentingnya sedekah ini, sampai orang yang sudah meninggal dunia, bila mereka tengok kelebihan bersedekah, ya, ganjaran orang yang berinfak ini, harta ataupun tenaga, sedekah ni tak tentu. Sedekah ni bukan dengan harta wang ringgit saja, dengan tenaga kita, dengan infak, dengan wakaf, dengan duit, semua tu termasuk dalam bab sedekah. Ya, siapa yang bermanfaat kepada orang lain, itulah manusia yang terbaik. Ya, maka orang ini dah nampak, orang yang mati ini sudah nampak akan kelebihan bersedekah di dalam kubur. Dia minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, hidupkan aku walaupun sebentar supaya aku boleh berinfak, bersedekah. Tapi apakan daya, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan lagi menghidupkan orang yang sudah sampai waktunya. Ya, kita ni tak lama dalam dunia. Ya, setiap kita ada tempoh yang tertentu. Bila tamat tempoh tertentu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tu, tidak ada lagi peluang untuk kembali ke dunia. Ya, jadi dunia ini tempat kita bercucuk tanam, dan tempat kita menuainya nanti insya-Allah di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Bercucuk tanamlah di bumi ini dengan tanaman yang akan membuahkan hasil yang sangat lumayan di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Beruntung kita jadi umat Nabi Muhammad. Walaupun umur tak panjang, setiap amal ibadah kita Allah gandakan dengan gandaan yang banyak. Ya, antara gandaan yang terbanyak adalah sedekah. Allah menggandakan sedekah ini antara 10 kali ganda ke 700 kali ganda. Kalau di Madinah berapa satu kebaikan tu, Ustaz? Baik. Untuk kebaikan di Madinah, untuk Masjid Nabawi ini, ya, bagi mereka yang solat di Masjid Nabawi, maka akan diganjarkan pahala 1000 kali ganda. Insya-Allah. Baik. Ya, sebagaimana sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mafhum hadis itu, solat di dalam masjidku ini adalah sama seperti 1000 kali solat di tempat lain kecuali Masjid Haram. Ya, ini bahagian solat. Kalau Masjidil Haram adalah 100,000 kali ganda. Cuma ada sebahagian ulama mendakwa ataupun memberikan pendapat, bukan sekadar solat saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ganjaran pahala.
Tetapi segala amal ibadah kita juga diberikan ganjaran pahala gandaan sama seperti solat. Kalau 100,000, 100,000 lah. Cuma bezanya kalau di kota Madinah ini yang dapat pahala 1000 kali ganda hanya dalam masjid saja. Dalam binaan masjid saja ya. Sebab itu berbeza dengan Mekah. Mekah seluruh tanah haram adalah Masjidil Haram. Ya, kalau di Madinah hanya binaan Masjid Nabawi saja masjid yang dapat 1000 kali ganda. Itu perbezaan antara kota Madinah dengan kota Mekah. Ganjaran dari sudut di mana kita boleh dapatkan 1000 kali ganda, di mana kita boleh dapatkan 100,000 kali ganda. Kalau di Mekah jumhur ulama kata, solatlah di mana-mana, buatlah kebaikan di mana-mana tanah haram, asalkan dalam tanah haram maka 100,000 kali ganda. Tetapi di kota Madinah hanya dalam binaan masjid saja. Ya, sebab ada satu hadis yang mengatakan bahawasanya kalaulah masjid aku ini dibesarkan sehingga ke Sana'a. Sana'a ni satu bandar di kawasan Yaman, maka tetaplah masjidku. Nak bagi tahu dalam masjid saja yang dapat pahala 1000 kali ganda. Tak kiralah masjid itu sudah dibesarkan besar mana, tapi selagi dalam masjid tetap dapat pahala 1000 kali ganda. Jadi di sini timbul satu pertanyaan. Bagaimana bagi mereka yang solat di dataran masjid? Ya. Okey, kalau kita tengok pada sejarah pembinaan Masjid Nabawi, Masjid Nabawi ketika Rasulullah bina tidak ada dataran. Dia hanya binaan saja. Ya, binaan dinding saja. Bila mula-mulanya ada dataran, ia adalah dibuat pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab. Dataran ini dipanggil sebagai Al-Butaiha. Ya, Al-Butaiha ini tujuan pembinaan dia adalah kerana Sayyidina Umar selalu dengar orang buat bising dan suara orang bersyair dalam masjid. Maka ini adalah orang cara tidak beradab berada dalam Masjid Nabawi. Ya, Rasulullah larang orang meninggikan suara di dalam Masjid Nabi. Ya, maka nak mengelakkan perkara ini daripada berlaku, maka dibuat dataran yang dipanggil sebagai Butaiha. Maka Sayyidina Umar berkata, bagi mereka yang nak meninggikan suara, nak bersyair, maka duduklah kalian di luar di kawasan Al-Butaiha, yang telah di kawasan dataran, supaya kalian boleh meninggikan suara di kawasan tersebut. Jadi persoalan sekarang kembali pada soalannya, kawasan apa nama dataran dapat pahala 1000 kali ganda ke tidak? Ini ada dua pandangan ulama. Ulama yang pandangan yang pertama mengatakan tak dapat kerana tempat yang diiktiraf hanya tempat yang kita boleh solat sunat tahiyatul masjid saja. Ya, dan orang perempuan yang haid yang tak boleh masuk, iaitu dalam binaan masjid. Ada sebahagian ulama mengatakan terdapat masuk dapat juga 1000 kali ganda kerana walaupun dibuat dataran tetapi dataran tersebut dipagari oleh pagar yang mengkhususkan tempat itu sebagai kawasan masjid. Nak ikut mana terpulang kepada kita. Ya, ikut mana terpulang kepada kita. Kalau kita mampu masuk dalam masjid, maka masuklah keluar daripada khilaf supaya dapat 1000 kali ganda. Okey. Bab sedekah, kalau di Masjidil Haram, maka sedekahlah di mana-mana kawasan Masjidil Haram, mudah-mudahan dapat juga pahala 100,000 kali ganda. Okey, kalau di Masjid An-Nabawi nak bersedekahlah dalam Masjid An-Nabawi, mudah-mudahan Allah bagi pahala 1000 kali ganda. Tapi ini pun perselisihan pendapat juga. Ada kata ulama, sebagian ulama besar mengatakan hal ini berkaitan dengan solat saja. Sebab dalam matan hadis disebut perkataan solat. Okey, kalau bab bersedekah ini ulama yang lain yang meringan sikit hukumnya mengatakan kalaulah solat pun diberikan pahala 100,000 kali ganda, amalan-amalan lain lagilah Allah bagikan pahala 100,000 kali ganda. Sebab solat tu pahala dah besar dah. Digandakan pula lagi dengan 1 kali ganda. Yang kecil-kecil ni lagilah Allah Taala lebih pemurah untuk memberikan kita pahala 100,000 kali ganda. Ini perselisihan pendapat di kalangan ulama berkenaan dengan fadilat melaksanakan amalan-amalan selain daripada solat di Masjid An-Nabawi dan juga Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Okey.